Dan kita nak lihat kepada rangkuman ataupun ringkasan pada mesyuarat FOMC pada minggu lepas yang telah mengekalkan kadar faedah Amerika Syarikat ini, dan kita nak lihat bagaimana ia mempengaruhi arah dasar moneteri, aliran modal di Malaysia termasuk juga dengan nilai ringgit Malaysia. Kita mempersilakan tetamu kita Muhammad Siddiq Jantan, merupakan Ketua Penyelidikan dan Penasihat Kekayaan Pengurus Portfolio UOB Kay Hian Health Advisors. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Siddiq. Kalau kita lihat, bolehkah Encik Siddiq bantu untuk terangkan secara ringkas mengenai mesyuarat FOMC yang diadakan pada minggu lepas daripada 19 hingga 20 Mac, di mana Fed mengumumkan untuk mengekalkan kadar dasar dalam julat semasa antara 5.25 hingga 5.5%. Adakah ia sejajar dengan jangkaan pasaran, Cik Siddiq? Okey Dina, mesyuarat FOMC minggu lepas di mana Fed telah mengekalkan kadar dasar dalam julat 5.25 hingga 5.5. Ini merupakan 5 kali berturut-turut pembuat dasar memilih untuk mengekalkan kadar dasar persekutuan pada julat sasaran tertinggi dalam 22 tahun. So bagi pihak kami, seperti yang saya terangkan pada minggu lalu, kita telah menjagakan pasaran tahap semasa. Ini kerana jika kita merujuk kepada data pasaran buruh pada bulan Februari, ianya ada sedikit ketat, iaitu penglibatan buruh sangat berkurangan, manakala jumlah peluang pekerjaan lebih banyak. So selain itu, kita tengok data inflasi ada sedikit lebih tinggi daripada bulan Januari, iaitu sebanyak 3.2%, meningkat 0.4% berbanding pada bulan Januari. So jika kita merujuk kepada sidang media yang dilakukan selepas mesyuarat, Jerome Powell berkata jawatan kuasa berpendapat masih belum tiba masa yang sesuai untuk mengurangkan julat sasaran, sehingga jawatan kuasa yakin bahawa inflasi bergerak ke arah 2% secara mampan. So Powell juga mengisahkan bahawa Fed akan terus menilai data, iaitu data pasaran buruh dan juga data inflasi, dan mengimbangkan risiko antara inflasi tinggi dan juga kadar dasar yang tinggi terhadap ekonomi. So lebih penting, Fed bersedia untuk mengekalkan kadar dasar pada tahap semasa lebih lama jika perlu, iaitu kita boleh lihat jangkaan kita, di UOB Kay Hian, kita melihat kadar dasar pada tahun ini di antara julat 4.75 hingga 5.0%. So jika ini berlaku, so kita akan lihat pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Syarikat masih berada dalam keadaan terkawal, dan kita akan lihat inflasi juga masih dalam keadaan 2.5% hingga 3%. Oleh itu saya berpendapat bahawa pemotongan pertama kadar faedah mungkin akan berlaku pada bulan Jun, dan kita lihat daripada Dr. di kalangan ahli mesyuarat FOMC berkemungkinan dah dapat 3 potongan kadar dasar pada tahun ini, iaitu kita lihat di antara 4.75 hingga 5%. Seperti yang Encik Siddiq kongsikan bahawa iaitu kadar faedah Amerika Syarikat dilihat dalam keadaan terkawal dan dijangka akan berlaku pemotongan kadar faedah pada bulan Jun, dan berkemungkinan pada tahun ini 3 kali pemotongan kaedah yang akan berlaku. Jadi dalam usaha Fed untuk mengurangkan risiko inflasi juga, apakah antara data ekonomi yang terpenting yang diberi perhatian yang ada dalam reda utama oleh penganalisis dalam masa terdekat ini? Okey, untuk pihak kami, kita melihat data mengenai pasaran buruh seperti kadar pengangguran, jumlah peluang pekerjaan, kadar upah yang seterusnya akan mempengaruhi inflasi, iaitu merupakan antara data terpenting yang akan mempengaruhi keputusan Fed sama ada untuk kekal atau menurunkan kadar dasar. Buat masa ni, pertumbuhan pekerjaan di Amerika Syarikat jauh lebih perlahan berbanding pada tahun 2021 ketika ekonomi sedang pulih daripada pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, pasaran buruh pada hari ini lebih kukuh, terutamanya jika kita mengambil kira persekitaran kadar faedah yang lebih tinggi. Dalam 2 bulan pertama tahun 2000 dengan purata 292
ribu pekerjaan setiap bulan, hampir seiring dengan kadar pertumbuhan pekerjaan purata pada tahun 2023. Pengangguran hanya sedikit lebih tinggi daripada kadar terendah yang terkini iaitu 3.4% yang dicapai pada April 2023. Akan tetapi, saya melihat terdapat ketidakseimbangan antara jurang ketidakseimbangan yang jarang berlaku antara bilangan kekosongan pekerjaan dengan bilangan individu yang mencari pekerjaan. Jika kita lihat pada bulan Januari, menurut Biro Statistik Buruh Amerika Syarikat, terdapat 8.9 juta kekosongan pekerjaan di Amerika Syarikat berbanding dengan 6.5 juta orang yang menganggur. So kalau kita tengok, ini bermakna masih terdapat kira-kira 1.4 pekerjaan untuk setiap seorang yang menganggur mencari pekerjaan. Kebiasaannya kita akan melihat kurang daripada satu kekosongan pekerjaan bagi setiap individu yang menganggur. So itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 62.5% selama 3 bulan berturut-turut. So kadar penyertaan tenaga buruh ini dianggap sebagai indikasi penting kesihatan ekonomi secara keseluruhan. Kadar penyertaan buruh lebih tinggi iaitu 62.8%. Itu kita lihat waktu bulan 8 dan bulan 11 tahun lepas. So pada tahun ini kita tengok kadar penyertaan buruh sedikit berkurangan. So selain itu, pengukuhan pasaran buruh secara berterusan sedikit memberi kesan kepada usaha Fed untuk memperlahankan ekonomi sebagai cara untuk meredakan inflasi yang meningkat. So, kita punya persoalan, fokus adalah pada sejauh mana pertumbuhan upah akan meningkat atau tidak. Bolehkah Fed untuk mencapai objektif penuh pekerjaan sambil menurunkan inflasi? So, kalau kita tengok pertumbuhan upah juga dilihat melambat sedikit perlahan pada tahun 2023. Iaitu kadar pertumbuhan upah sebanyak 4.1%. Namun pada bulan Januari bulan 1 itu, purata upah per jam meningkat sebanyak 4.5% berbanding bulan Disember, dan juga pada bulan Februari 4.3%. So pada pendapat saya, tidak mungkin kita akan lihat pengurangan yang mendadak dalam pertumbuhan upah. Tapi hari ini terdapat lebih banyak majikan yang berusaha untuk mendapatkan tenaga buruh berbanding mereka yang mencari pekerjaan. So, data pasaran buruh memang merupakan salah satu data yang terpenting yang penganalisis ekonomi melihat untuk menilai sama ada Federal Reserve akan menurunkan kadar upah, menurunkan kadar dasar atau tidak. Seperti yang Cik Siddiq kongsikan bahawa iaitu antara data terpenting iaitu melibatkan data pasaran buruh seperti kadar pengangguran, peluang pekerjaan termasuk juga dengan kadar upah. Ini adalah antara aspek-aspek yang akan diteliti yang akan mempengaruhi inflasi, termasuk juga antara komponen-komponen yang juga akan mempengaruhi keputusan Fed sama ada untuk mengekalkan ataupun iaitu menurunkan kadar faedah. Dan melihat kepada berbakaikan domain Encik Siddiq, keputusan FOMC yang mempengaruhi arah dasar moneteri Amerika Syarikat, apakah antara implikasi kepada aliran modal di Malaysia dan nilai ringgit? Kalau kita lihat pada minggu lepas, selepas mesyuarat FOMC, pasaran saham dan mata wang pada minggu lepas memberi reaksi yang lebih positif terhadap keputusan Fed. So untuk masa depan, saya melihat pasaran saham dan mata wang akan lebih positif, khususnya kadar dasar. Ini kerana apabila Fed menurunkan kadar dasar, dia akan menurunkan nilai dolar Amerika Syarikat, yang mana ini boleh memberikan kelegaan kepada ekonomi dan pasaran saham Malaysia. Akan tetapi kita perlu lihat, kita tidak bergantung pada Amerika Syarikat sahaja, sebab kita juga merupakan trade partner kepada China. So, ekonomi China memainkan peranan penting bagi Malaysia sebagai pemangkin kepada pengukuhan kepada nilai ringgit kita. So sebarang impak terhadap ekonomi China boleh memberi kesan melalui saluran perdagangan dan pelaburan untuk mempengaruhi Malaysia, ekonomi Malaysia. So saya melihat sekiranya ekonomi China berada dalam landasan yang betul, yang Fed menurunkan kadar dasar, ini memberikan peluang
dan memberi impak positif kepada pasaran saham dan juga mengukuhkan nilai batu wang Malaysia. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Siddiq Jantan merupakan Ketua Penyelidikan dan Penasihat Kekayaan Pengurus Portfolio UOBK Hian Health Advisor. Seperti kata terakhir tadi berkongsi bahawa iaitu jangkaan pasaran tempatan dan juga nilai mata wang selepas ini dijangka akan mengalami trend yang momentum yang positif. Dan sudah tentu semua perbincangan ini akan kami rangkum dalam astrawani.com dan akan kami terbitkan di semua saluran media sosial.